Saya tiap-tiap minggu masuk penjara keluar balik lah, dekat Jawi tu kan, masuk mengajak banduan. Alhamdulillah boleh keluar balik lah, setakat lah. Subhanallah. Banduan ni tuan-tuan, masuk mengajak banduan ramai, masya-Allah Rabbi, subhanallah. Pakai ketayak putih, muka soleh-soleh. Tattoo sampai sini ni, tattoo masya-Allah Rabbi, subhanallah. Dulu gangster lah. Tadi pun duk semang tadi pagi tadi masuk penjara lah. Tanya dia agak, kalau diberi pilihan lah ni, masuk syurga, masuk apa penjara ni dengan duduk di luar penjara ni kan, mana lebih seronok, mana? Dia kata, oh ini mudarat ni ustaz. Musibah ni, dia kata, masuk penjara ni kawan saya lagi jahat tu. Kawan saya hari tu waktu duduk mencuri sama-sama dulu, lagi jahat pada saya, tak masuk, tak kena tangkap, saya kena tangkap. Dia kata, kalau boleh nak duduk di luar lah ustaz, tak mau kena tangkap hari tu ni. Saat-saat nak tanya, dulu semayang tak ni? Semayang tak dulu ni? Dulu tak lah ustaz. Semayang apa pun tak tahu. Quran baca tak? Quran lagi lah ustaz. Zikir? Zikir. Puasa terabak ustaz. Apa amal pun tak ada dulu ni. Apa pun tak ada. Jahat ustaz dulu saya ni. Lah ni semayang tak lagi? Lah ni semayang dah. Semayang dah. Puasa ustaz. Bukan sekat puasa, qiyamul lail, tahajud, Quran hafal. Dan sekalian, masuk musabaqah. Dahsyat pada kita lagi. Kita duk 3 call tu lah. Subhanallah wa salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Ya Rabbi, masya-Allah Rabbi. Tanya dia, lepas tu berasal lagu mana? Betul lah ustaz, sungguh. Kalaulah saya tak masuk penjara ni hari ni, apa jadi kat saya tak tahu. Kalau saya mati saya hari tu ni, apa jadi pun tak tahu. Allahu Akbar. Jumpa seorang tu nak kena hukum gantung, tuan-tuan, hukum mati. Saya redha dah ustaz, redha dah saya ni. Kalau dulu saya tak kena tangkap dulu, apa jadi kalau saya mati waktu tu, apa jadi kat saya? Lah ni saya reti semayang dah ustaz. Saya semayang tiap-tiap malam ustaz. Saya tahajud ustaz. Saya taubat atas segala dosa-dosa saya ustaz. Subhanallah. Pasal apa? Pasal kena tangkap. Nampak macam musibah, tapi tu cara dia, tu jalan dia. Allah nak selamatkan dia di dunia, Allah nak selamatkan dia di akhirat. Kita pun macam tu kadang-kadang, masya-Allah Rabbi, subhanallah. Allah paksa kita paksa kita. Sebab tu masya-Allah tuan-tuan, mau angkat tangan ni, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita ni. Angkat tangan, doa, banyak-banyak syukur pada Allah. Allah duk gerak hati kita, Allah masih duk bagi kita main masjid lagi, main majlis ilmu lagi, tuan-tuan. Faham tak? Minta doa supaya Allah istiqamahkan kita sampai hari mati kita pun diulang alik main masjid lagi. Pasal bila Nabi sebut majlis ilmu, majlis mesti kait dengan syurga. Bila Nabi sebut majlis ilmu, confirm insya-Allah Nabi akan kait dengan syurga. Man yuridillah man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan, mai naik motor, naik kereta, naik kenderaan, jalan kaki, mai pasal apa? Mai ni pasal nak mengaji, pasal nak tuntut ilmu sikit, nak beramal sikit. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Abdullah bin Amr tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisu zikr? Apa habuan yang kami dapat kalau subhanallah kami mai duduk majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala? Siapa tak? Tak dengar ni kata. Dia subhanallah nak pergi dekat lagi ke apa? Kan nak berbual dalam mulut kan ni. Nah, subhanallah. Sahabat ni tanya kepada Nabi SAW, Abdullah bin Amr tanya kepada Nabi SAW, maghnimatu majalis zikr ya Rasulullah, apa habuan kami dapat kalau mai duduk majlis ilmu ni, majlis zikir ni? Nabi kata apa? Al-ghanimatu majalis zikr al-jannah al-jannah. Apa mai duduk majlis ilmu ni confirm syurga kata Nabi SAW. Yang janji pada kita ni siapa tuan-tuan? Nabi SAW yang confirm benar kata dia. Wa huwa sadiqul masduq. Nabi seorang yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, subhanallah. Kadang-kadang sampai macam Allah, kita ni kadang-kadang kena paksa juga tuan-tuan sekalian. Macam satu cerita ni tuan-tuan, ada seorang raja ni, dia subhanallah, dia nak bagi kahwin anak perempuan dia, puteri dia. Tapi nak cari seorang lelaki yang gagah, yang hebat. Kan? Lepas tu dia panggil semua rakyat jelata dia mai, siapa yang bercita-cita nak kahwin dengan puteri dia mai berimpun satu tempat. Ada satu sungai penuh dengan buaya. Dia kata siapa yang boleh terjun dalam sungai ni, kemudian lepas pergi belah sana selamat, dia itulah akan jadi calon menantu beta.
Gaya tak ada nak cakap tuan-tuan, tak ada nak habis cakap, belum terjun dah seorang. Cupu. Bangkit keluar sana. Tengok kawan tu bukan badan besar atau mana pun, kuih kering ya. Semua orang heran tengok dia berjalan lokal je. Subhanallah, semua pakai duit heran kat dia. Amboi, dia ni dahsyat nampak. Kan subhanallah, jalan-jalan raja kata, mai sini, mai kat aku. Tak ada aku cakap habis hang terjun dah ni. Hang ni dahsyat sungguh lah, hebat sungguh. Mai sini. Nak kahwin dengan anak dara aku? Tak mau. Tak mau pula. Yang hang terjun tu siapa? Tak apa, tak mau kahwin, nak duit. Nah, juta, berapa juta hang mau? Tak mau, duit pun tak mau, kahwin pun tak mau. Habis tu yang hang terjun pasal apa? Kan? Ni kata hang terjun ni nak apa ni? Kahwin pun tak mau. Subhanallah, duit pun tak mau. Hang nak apa? Minta, nak apa? Aku bagi. Satu je saya minta. Wahai tuanku, apa dia? Tolong bagi tahu kat saya siapa tolak saya jatuh dalam sungai tu. Subhanallah, tolak tu je tuan-tuan, lepas pergi belah sana. Kita pun macam tu lah kadang-kadang tuan-tuan. Allahu Akbar, kena paksa baru boleh main, masya-Allah. Kadang-kadang Allah paksa kita dalam keadaan kita tak sedar. Faham tuan-tuan sekalian, masya-Allah Rabbi. Lah ni nak minta apa? Minta supaya Allah istiqamahkan kita sampai akhir hayat kita ni, untuk boleh mai ulang alik duduk di masjid Allah, tuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayat kita. Sebab apa? Sebab ada orang di hujung-hujung hayat dia tak mau mai. Nabi sebut dalam satu hadis, tuan-tuan sekalian, masalli ala sama inna ahadakum, sungguhnya setiap orang daripada kamu la ya'malu bi ahmali ahli jannah hatta ma yakunu baina illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab la ya'malu bi ahmali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguhnya ada di kalangan kamu setiap orang daripada kamu beramal dia dengan amal ahli syurga dia sepanjang hidup dia. Kalau tengok dia ni memang kaki masjid, tuan-tuan sekalian, buat amal tu elok sangat dah. Kemudian fayasbiqu alaihi alkitab, sehingga dia dengan syurga tu tinggal sikit ni lagi nak masuk sikit, tinggal satu hasta lagi nak masuk. Kemudian subhanallah tuan-tuan, kitabnya mendahuluinya, kitab yang tertulis pada dia. Fayasbiqu alaihi alkitab la ya'malu bi ahmali alina, lalu dia pun beramal dengan amalan ahli neraka di hujung hayat dia, lalu dia fayadkhuluha, lalu dia pun masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita jadi lagu tu. Sebab tu doa selalu tuan-tuan sekalian, masalli ala sayyidina Muhammad, doa minta supaya Allah istiqamahkan kita dengan majlis ilmu, istiqamahkan kita ni dengan dakwah, istiqamahkan kita ni dengan agama sampailah hari mati kita tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Dan ilmu yang kita mengaji ni sangat-sangat memerlukan kepada keberkatan. Sebelum nak buka kitab, nak baca dulu, nak cerita dulu tentang berkat. Pasal apa? Sebab orang tak faham tuan-tuan sekalian, masya-Allah Rabbi tuan-tuan. Orang duk ingat main mengaji setakat tu habis je. Seluruh hidup kita tuan-tuan, makan kita perlu berkat, kerja kita perlu berkat, rumah tangga perlu berkat, nikah kahwin perlu berkat, kereta kenderaan perlu berkat tuan-tuan, masya-Allah. Ilmu perlu berkat, bahkan ilmu sangat-sangat memerlukan kepada keberkatan. Sebab kata ulama, kamu berhajat kepada ilmu tu lebih daripada kamu berhajat kepada makanan. Makanan sekali makan pun cukup dah, satu hari cukup sekali makan pun memadai dah. Tapi ilmu, setiap minit, setiap detik dalam hidup kamu perlu kepada ilmu. Nak bawa kereta perlu ilmu, nak makan bahkan perlu pada ilmu, jenis makan apa yang kita boleh makan, nak kerja perlu pada ilmu, dalam kerja, setiap kerja yang kita buat tu perlu ilmu. Faham tak? Setiap benda dalam hidup kita memerlukan kepada ilmu lebih daripada kita perlu kepada makanan. Sebab tu tuan-tuan, ilmu pastikan dia berkat. Berkat kata guru saya apa dia? Bercambah. Berkat ni maksud bercambah. Daripada satu jadi banyak, macam-macam. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Macam gaji yang berkat, pendapatan yang berkat, bukan maksud kaya, bukan maksud banyak. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Orang kata, amboi dia tu gaji sampai 30,000 sebulan, berkatnya hidup dia. Belum tentu berkat lagi tuan-tuan. Belum tentu berkat lagi. Susah hati lagi tuan-tuan. Allahu Akbar, subhanallah. Ada tok guru saya dijemput pi kat Kuala Lumpur, pi rumah seorang orang kaya ni tuan-tuan. Subhanallah. Nak kata kaya tak kaya ni, tal sekeping tal serumah dia tu import pada Italy 35,000 tuan-tuan. Tal tu 35,000. Kalau tal 35,000 takkan duk kos rendah kot noh. Si banglo asyik apa semua tuan sekalian. Allah, tal sama dengan harga rumah kita. Subhanallah. Dia cerita tilam dia aircon lagu mana aku pun tak tahu. Masya-Allah. Bukan bilik aircon, tilam tu dah aircon dah. Allahu Akbar, subhanallah. Kita ni musim hangat ni tuan-tuan muslimat, cari laki tengah malam tak ada, hilang. Mana laki pi?
Cari-cari tengok di dapur, oh, tidur depan peti air. Buka hangat. Subhanallah. Tuan-tuan, masya-Allah Rabbi. Kaya, Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, subhanallah, isteri lari pada rumah. Tak tahu pergi mana. Yang anak-anak lari pada rumah tak mengaku ayah. Duduk seorang-seorang di rumah, penyakit macam-macam. Panggil tok guru mai mengadu, "Ustaz, tolong saya ni, bagilah apa-apa doa kat saya ni supaya hidup saya ni jadi tenang apa semua." Hidup tak tenang tuan-tuan. Tidur pun tak lena. Tidur tak lena tuan-tuan, masya-Allah Rabbi, subhanallah. Takut orang pecah rumah. Kita senang tidur lena tu. Depa malam-malam tidur, masya, bubuh alam orang potong. Buat jaga-jaga tidur awal pada tuan dia. Harap nama aja jaga. Dengan Allahu Akbar, subhanallah. Kita senang tak kepala lena. Saya tak percaya balik rumah lagi tak kepala lena. Tak ada balik rumah tang ni lena dah. Tambah dalam kuliah lagi sedap tidur. Ada seorang tu ustaz mengaku, "Ustaz, saya ni masalah sikit insomnia," dia kata. Insomnia tu ya? Tak boleh lena. Tu insomnia. Tak boleh lena. Dia kata, "Saya ni satu penyakit ustaz, insomnia." Dia tanya dia, "Amboi, tapi duk nampak pak cik minta maaf lah." Dia kata, "Duk kuliah selalu duduk depan tu selalu lena." Dia kata, "Betul ustaz, dalam kuliah aja boleh lena." Tak boleh lena. Kawan-kawan kita yang duduk lena dalam kuliah tu penyakit tu. Tapi apa tu ubat dia tuan-tuan. Subhanallah wa salli ala sayyidina. Masya-Allah Rabbi, subhanallah. Tuan-tuan, kita besar. Duit banyak juta-juta belum tentu berkat, subhanallah. Tuan duduk mengajak kat kampung tuan-tuan tengok. Naik Honda Cup ya, naik Honda Cup ya. Depa buat bendang, subhanallah. 6 bulan sekali baru dapat gaji. Ayah saya, Allah rahmat saya, buat bendang. Tahu bendang sawah. 6 bulan sekali baru dapat pendapatan tu pun 6,000, 8,000, 6,000, 4,000 kadang-kadang. Tengoklah kepada harga padi apa semua. Tolak pi, tolak kos, tolak traktor, tolak mesin padi. Bukan tolak lagu tu. Tolak bayar tu. Tolak kos ni, tolak kos ni, tolak baja apa semua tuan-tuan, dapatlah 3-4,000. 3-4,000, masya-Allah Rabbi tuan-tuan, nak makan 6 bulan. Anak merenyut. Nak merenyut. Ramai. Macam saya baru 7. Subhanallah. Naik kancil ya tuan-tuan, anak 7. Penuh dalam kancil tu. Celah gear dah seorang, celah kaki dah seorang, celah cushion dah seorang. Mau berhenti tepi jalan tu keluar seorang. Macam iklan Melo. Tapi hidup tenang aja tuan-tuan, relax aja hidup dia, subhanallah. Betul tak? Dengar-dengar Palung pun nak buat kenduri pula ni. Buat kenduri pula Palung ni pasal apa ni? Nak pergi umrah ustaz. Alhamdulillah tahun ni masya-Allah Rabbi berkat. Duit main mana tak kita kata. Ambil Palung buat kenduri pula ni. Halah ustaz, nak pergi haji naik nama pula tahun ni. Alhamdulillah. Kan? Bukan pi dah ke baru ni tahun 80 lebih tu rasa pi dah sekali Palung dulu. Pi dah sekali ni, pi lagi sekali, kali kedua adalah Allahu Akbar. Duit main mana tau? Berkat. Faham tak? Allahu Akbar, subhanallah. Kadang-kadang kita tengok naik Honda Cup hari tu dekat Kuala Lumpur sekali hari tu. Pengurusi boleh buat pengumuman tuan-tuan sebelum sembahyang tarawih. Sebelum sembahyang tarawih, subhanallah, dia buat pengumuman. Tuan-tuan ya, tengok kenderaan tuan-tuan masing-masing tu. Pasal baru-baru ni ada budak-budak pecah kereta lah. Kan depa baling batu pun pecah, cermin apa semua, kes curi kereta pun ada. Dia buat pengumuman sebelum sembahyang tarawih. Tuan-tuan boleh bayang depa punya sembahyang tarawih lagu mana kata. Kawan duduk kawasan rumah BMW belakang tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ada. Semayang tu duduk teringat kereta dah tuan-tuan, masya-Allah. Kok kampung tengok relax kan. Naik Honda Cup tuan-tuan sekalian, masya-Allah Rabbi, subhanallah. Kadang tak ada tongkat dah, tengok tu imam dah nak rokok, dia tak jack dah, dia main lepas motor dia brom lagu tu JP. Janji dia dapat rokaan tu. Sagi dia main start. Kalau hidup dia balik, kalau tak hidup pun dia tinggal situ. Tak ada masalah apa, hidup tenang, relax aja. Tanda berkat kehidupan tuan-tuan, masya-Allah Rabbi, subhanallah. Mana? Berkat bukan maksud banyak tu belum tentu berkat lagi. Kadang hidup tak tenang, nak buat apa? Kita lebih memilih tenang lagi daripada banyak duit tapi hidup penuh dengan masalah. Betul tak tuan-tuan? Subhanallah. Berkat maksud dia apa? Allah bagi ketenangan. Kadang-kadang gaji sikit tapi anak-anak jadi soleh-soleh, anak-anak jadi baik-baik, tak payah suruh semayang apa semua. Dia tahu bila azan kayu basikal main masjid, lega kita tengok. Faham tak? Duduk di rumah elok apa semua, tak gaduh nak pergi melewat sana melewat sini, masya-Allah Rabbi. Faham tak? Kadang-kadang masalah keberkatan Allah bagi dekat kita tu cukup aja pendapatan kita RM960 sebulan, kerja kilang dekat bayar lepas.
Tapi cukup aja hujung bulan saya bayar kereta, bayar apa semua. Ada baki, dah balance lagi, boleh simpan lagi. Duit main mana? Berkat. Faham tak? Kadang-kadang Allah bagi berkat dengan pendapatan tu. Sihat je rumah kita, tak ada masalah apa. Ada seorang saya jumpa tuan-tuan sekalian baru di Sungai di Kulim. Ustaz, saya tak pernah MC. Sepanjang 12 tahun saya kerja, tak pernah MC. Ni baru kali jatuh motor. Bukan sebab sakit, sebab jatuh motor. Allah bagi nikmat kesihatan kat dia tuan-tuan sekalian. Tak pernah MC 12 tahun kerja. Ni kes jatuh motor ni bukan sebab sakit. Allahu Akbar tuan-tuan. Kadang-kadang berkat Allah bagi jenis sihat, kadang-kadang berkat Allah bagi jenis anak-anak yang baik, kadang-kadang bagi masya-Allah tuan-tuan sekalian kasih sayang dalam keluarga, macam-macam bentuk berkat. Hasil daripada pendapatan yang dia berkat, pendapatan yang berkat bagi keluarga dia. Faham tuan-tuan sekalian? Sama juga dengan ilmu. Ilmu pun sangat-sangat memerlukan kepada keberkatan. Bila ilmu yang tak ada berkat ni tuan-tuan, dia tak jadi manfaat. Ada seorang itu masuk Sarawak ngaji daripada Algeria kalau tak silap saya. Algeria. Dalam akaun dia juta US dollar. Berapa juta kah? 1 juta kah? Berapa juta kah tuan-tuan? Juta. Umur 27 US dollar. Pasal apa duit banyak sangat ni? Dia ni hacker. Dia masuk dalam bank kau ni, masuk bank kau ni. Dia ambil tu imamnya 2 kupang, dia ambil tu bilalnya 5 kupang. Tahu kupang? Sini sebut kupang lah. Dan sekalian, subhanallah. Ambil AJK punya 8 kupang. Kita kupang-kupang ni kita bukan tengok. Nak. Kita tak perasan. Himpun dalam akaun dia juta tuan-tuan. Subhanallah. Main Malaysia. Kena tangkap di Bangkok. Waktu dia transit Malaysia, dia pergi Bangkok. Dia pergi Bangkok kena tahan kat sana. Genius budak ni tuan-tuan. Genius. Tapi genius yang tak memberi manfaat. Subhanallah. Ada orang belajar agama tapi agama tak berkat, ilmu yang dia mengaji tak berkat, akhirnya dia jadi ulama yang cerdik segala ilmu tapi jadi ulama usuk yang menjual agama dia untuk kepentingan diri dia. Sebab tu kita sangat-sangat memerlukan kepada keberkatan ilmu. Ada adab-adab dalam kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan sembang, kita akan bincang apakah adab sebelum ketika kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, merujuk kepada perbuatan malaikat Jibril alaihi salam ketika mai tanya Nabi SAW tentang Islam, iman dan ihsan. Satu hari mai duduk, ittala alaina rajulun syadidu bayadhis siyab syadidu sawadis sha'r la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbati ila rukbati wa dha'a kaffai ala faqidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam ila akhir hadis. Cerita mai tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki, kan, sungguh putih pakaiannya, sungguh hitam rambutnya, tidak ada tanda-tanda perjalanan yang jauh baginya. Kemudian dia mai duduk di depan Nabi SAW. Fa asnada rukbati, letak 2 lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW, letak wada'a kaffai ala faqidih, letak paha, letak tangan di atas pahanya, lalu berkomunikasilah dia, berdialoglah dia dengan Nabi SAW. Kata ulama yang membahaskan hadis tu, ulama kata apa? Itulah adab menuntut ilmu yang ditunjuk oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kita petik sikit-sikit sebab malam ni bukan nak sembang adab tu, nak sembang tentang berkat ilmu tu. Faham tak? Antaranya apa tuan-tuan? Tengok pakaian malaikat Jibril. Apa dia? Tuan-tuan, syadidu bayadhis siyab, sungguh putih pakaian dia. Kata Syekh Nuruddin, bukan saja-saja malaikat Jibril nak pakai pakaian putih, tapi dia nak tunjuk bahawa apa? Adab nak menuntut ilmu paling afdal bila kita nak mengaji ilmu, berpakaian dengan pakaian putih. Faham tak? Kemudian subhanallah, syadidu sawadi sya'ar, sungguh hitam rambut dia, sikap rapi elok dia. Kata Syekh Nuruddin subhanallah, dia kata apa? Dia kata berpakaian kemas ketika mai menuntut ilmu. Mai rumah Allah, majlis Allah ni kena pakai pakaian kemas. Bukan pakai uniform kemas, pakaian kemas. Faham tak? Sikap rambut elok apa, masya-Allah Rabbi subhanallah. Kemudian fa asnada rukbati ila rukbati, letak 2 lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW. Kata ulama apa dia? Subhanallah, duduk dalam majlis jangan duduk jauh-jauh, mai duduk dekat-dekat dengan guru. Mai duduk dekat-dekat dengan guru, subhanallah. Faham tak? Jangan sampai duduk belakang lutut. Tengok ni ada orang rupanya tak payahlah sampai macam tu. Cerita dia bagi duduk dekat, jangan duduk selindung, jangan duduk belakang pintu, jangan duduk belakang dinding. Jenis passion lagu kita ni. Bila mengaji tuan-tuan, bila duduk tengok muka guru ni, dia faham, dia membantu kepada kepahaman, betul tak? Ni kadang cuba bayangkan kalau kita dengar tape, dengar CD, dengar tape, kan, yang kita tak nampak tok guru tu. Hari tu mengaji bab semayang. Ya tuan-tuan, ketika rokok kita begini, ya sila letak tangan begini. Ya, pastikan mata tuan-tuan tengok di sini.
Gini gimana? Nak faham macam mana kalau tak tengok. Sebab tu kadang tuan-tuan sekalian, masya-Allah Rabbi subhanahu, buka aja tengok. Kadang muslimat depa tutup rapat tutup. Allahu akbar, subhanallah. Saya hari tu satu tempat tutup rapat muslimat tu. Faham tak? Tutup rapat. Depa kalau tak tengok ustaz duk mengajar, depa buat apa? Depa mesyuarat lah. Petang tadi masak apa tadi ni? Aku buat kari pam. Itu bini aku, laki aku makan satu je, hantar aku punya sakit hati. Kita duduk kuliah sana, duduk cerita karipap kat situ. Dia duduk lengkang elok aja, masya-Allah. Pasal dia kalau tak tengok duduk belakang, tak duduk dalam majlis, dia confirm sembang dia. Habis sangat ilmiah sikit, dia sembang apa ustaz tu duduk bercakap. Faham tak? Duduk syarah, tolong syarah. Ya, masya-Allah Rabbi, subhanallah. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi bila kita duduk dekat dengan alim, duduk dekat dengan guru, tuan-tuan, membantu kepada pemahaman, membantu kepada keberkatan. Faham tak? Masya-Allah, lepas ni jangan duduk jauh-jauh dah. Duduk belakang, subhanallah. Kalau ada batu-batu apa, kerusi batu tu, tentulah tu sidang parlimen. Subhanallah, masa hemat. Kemudian wada'a kaffayhi ala fakhidhai, meletakkan dua tapak tangan di atas pahanya. Kata ulama, beradab di dalam majlis ilmu, duduk kemas, duduk beradab. Jangan duduk lunjuk kaki, jangan duduk apa semua, masya-Allah Rabbi, duduk beradab dalam majlis ilmu tu. Ada seorang tu, tapi tuan-tuan, masya-Allah, tempat saya duduk mengajar, saya buat kuliah duha di rumah saya setiap hari Sabtu. Ada seorang tu mai duduk depan sekali, kaki tiap kali mesti lunjuk kaki kat saya. Dia tiap kali mai lunjuk kaki kat saya, masya-Allah Rabbi, tuan-tuan sekalian. Tahu saya apa? Kaki palsu. Tak boleh apa-apa lah yang tu. Tuan-tuan, subhanallah, tu di antara adab-adab. Nanti kita akan bincangkan secara detail tentang yang tu bila sampai waktu dia. Bila kita buka kitab nanti, insya-Allah. Hari ini bincang tentang keberkatan. Kenapa perlu berkat dalam kita mengaji ilmu ni? Baik tuan-tuan sekalian, kata guru saya, tanda berkatnya ilmu kita mengaji tu. Tanda berkatnya ilmu kita mengaji itu, yang pertama apa dia, tuan-tuan? Kita faham ilmu yang kita mengaji itu, faham. Kadang-kadang dia mai tu, dia walaupun ustaz tu, walaupun syekh tu bercakap, dia panggil monoton. Tahu monoton flat tone je. Kuliah wajib tidur nama dia. Subhanallah. Tapi kan dia masuk masya-Allah Rabbi, subhanallah, faham. Kita kadang-kadang mai lama kuliah, sejam, 2 jam, balik apa satu pun tak tahu. Maklumlah Imam Syafi'i belakang. Faham tak? Imam Syafi'i dia mai. Tok guru dia tengah duk mengajar masalah semat. Tok guru dia nak pergi mengaji dekat Imam Malik, nak pergi mengaji, terlupa bawa pen, terlupa bawa kertas. Nak patah balik tak ada dah, kok terlepas tuan-tuan sekalian. Akhirnya mai juga tulis ayat liuk. Kata orang boy, tulis apa tau? Tunggu sat. Habis tu tanya, buat apa tadi ni? Tulis. Tok guru kata apa? Main kot. Tak main. Baca tengok. Dia baca, tuan-tuan sekalian, apa yang tok guru dia tulis. Satu pun tak jatuh, kata orang tu. Kemas tuan-tuan, Allah. Tulis dengan ayat liuk ya. Nah abang kata, tuan-tuan lagi dahsyat, tak payah buat apa tulis. Lagi hebat pada Imam Syafi'i tu. Tapi sekali keluar cuba tanya tengok. Dia boleh syarah habis. Syarah apa tuan-tuan? Angkat jack motor lupa dah. Balik rumah bini tanya, abang pergi mana kuliah tadi? Ustaz tu mengajar apa tau? Panjang sungguh lah ustaz tu mengajar. Bukan tanya panjang pendek, dia mengajar apa? Amboi luas sungguh lah ilmu dia. Tak jawab-jawab lagi. Dah bukan tanya luas panjang pendek, dia mengajar apa tau? Tak tahu, aku lupa dah, dia kata. Tuan-tuan, masya-Allah Rabbi. Kadang-kadang tuan-tuan mai tu, masya-Allah, masuk kadang kena batang hidung kita. Tanda berkat, Allahu Akbar, tuan-tuan. Macam ustaz tu tahu-tahu kita buat apa tadi ni. Baru ni saya mengajak ni, cuti sekolah ni, masuk dalam bab iman dan perkara-perkara yang boleh menyebabkan gugurnya iman. Antara dia, tuan-tuan, dia panggil tasyabbuh. Mana? Apa tasyabbuh? Menyerupai satu perbuatan agama-agama yang lain. Bahaya tuan-tuan, boleh merosakkan iman. Ceritalah panjang perempuan terkait dengan kenuri. Ni musim kenuri, cuti sekolah. Kan? Kita ni duduk bersanding, kan? Bersanding tu mai punca daripada mana? Kita baca tengok. Ada tak mai daripada Islam cara bersanding lagu tu? Tak ada. Habis tu mai lagu mana? Kita ni dulu ni, masya-Allah Rabbi, subhanallah, duk terikut dengan budaya orang Hindu. Dewa Rama, Dewi Sita, tuan-tuan, duduk di singgah sana.
Kemudian kita bagi pula pada dia apa tuan-tuan sekalian, segunung emas yang kita ganti dengan pulut kuning. Kita bagi dia apa, sepohon emas yang kita ganti dengan apa ni, bunga telok. Faham tak? Kemudian buat renjis di apa tak? Giris-giris, apa tak? Ditepungilah tawar, air beras kunyit ditabur, disiram si ayak panas, baru tahu. Tuan-tuan, dia pergi tabuk beras kat kawan tu, buat apa? Perhabis beras nama dia. Tahu tak? Baik tabuk kat ayam tu, boleh tak sembelih makan? Tuan-tuan, subhanallah, ni amalan-amalan yang tak sepatutnya kita buat. Amalan-amalan khurafat dulu orang tua-tua buat sampan, tuan-tuan, nak lepas sampan tu dia pergi tabuk beras, betul tak? Pasal apa? Nak bagi selamat, nak buang sial apa semua, tuan-tuan. Jangan duk buat lagu tu, hilang berkat perkahwinan tu. Faham tak? Perkahwinan ni tuan-tuan, tuntutan dalam agama. Buat masya-Allah Rabbi, tuan-tuan, dia panggil walimah kenuri. Memang ada dalam agama, buat dapat pahala. Tapi jangan sampai Allah murka. Betul tak? Sanding masya-Allah Rabbi, tabuk beras, subhanallah. Tu tak semayang. Tak sembahyang, masya-Allah Rabbi. Nak sembahyang lagu mana ni? Make up tu dia. 120 tu. Pukul 9 pagi tadi make up dah. Faham tak? Traffic light tahun ni. Allahu akbar, subhanallah. Masuk waktu sembahyang qadha lah, qadha. Pasal apa ni, make up terbaik takkan nak padam kot. Allahu akbar, masya-Allah Rabbi. Pengantin tak sembahyang. Bukan sakat pengantin tak sembahyang, pak pun tak sembahyang juga. Betul tak? Mau nak sembahyang lagu mana ni, poket 6 tempah salah masuk ni, penuh 6 poket tu. Mak pun tak sembahyang kat, tukang jaga bakui, penuh bakui, transfer kosong, tolong transfer. Allahu akbar, masya-Allah. Hilang berkat, tuan-tuan. Perkahwinan tu permulaan kepada kehidupan dia berkeluarga. Nanti nak lahir anak, nak lahir cucu, nak lahir apa, mula-mula sekali kehidupan dia berkeluarga, dia dah mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak berkat kehidupan dia kemudian nanti? Betul tak, tuan-tuan? Masya-Allah Rabbi, subhanallah, betul dia lah. Ni gunggang. Tahu tak gunggang? Konsert tu dekat Pak Kenui. Saya kalau pi gunggang start kereta patah balik lah, tuan-tuan. Tak pi dah. Faham pasal apa kita buat kenuri ni? Kita buat kenuri ni, tuan-tuan, pasal nak panggil adik-beradik mai. Kawan-kawan dulu sekolah-sekolah mai apa menu, hantar surat pergi Bintulu turun mai. Kawan turun daripada Kuala Lumpur tu 6 jam drive tu, terang nak sampai, tuan-tuan sekalian. Mai tu nak buat apa? Nak jumpa, nak sembang-sembang apa semua. Ni nak sembang lagu mana, tuan-tuan? Gunggang speaker tepi meja. Lama dah kan sampai. Lama dah kan sampai. Nak sembang. Lah, tuan-tuan, basuh tangan belah aku tu lah. Cerita dia, subhanallah, dia tak sampai matlamat tu. Allah, tukarlah, masya-Allah Rabbi. Bagi dia jadi berkat. Faham tak? Kita duk cerita bab tu hari tu. Tengok-tengok kawan tepi ni, tuan-tuan, bangkit nyong keluar. Tak puas hati, sambil keluar sambil ngungang. Esok mai jumpa dengan pengurusi. Dia kata apa? Ustaz tu mengata kat orang. Rupanya, tuan-tuan, hari tu dia kenuri. Hari kita dah cerita bab tu, hari tu dia kenuri. Kemudian dia buat macam yang kita kata tu. Allahu akbar, tak puas hati dia. Ustaz tu mengata kat orang, dia kata. Mana kita tahu dia buat lagu tu, kenuri pun tak panggil. Kalau dia panggil kita pergi, kita tahulah dia buat lagu tu. Tuan-tuan, subhanallah. Memanglah mengata kat orang, sebab yang kawan duk mengaji ni orang. Yang duk buat perangai tak elok pun orang. Kambing tak buat perangai lagu kita, lembu tak buat perangai lagu kita, tuan-tuan. Nabi Allah kata lagu tu dia buat. Ada masuk Sarawak apakah? Seekor kambing telah ditangkap ketika pecah tabung masjid dah. Kan yang nak buat kerja tu orang. Faham tak? Sebab tu nak kena tegur orang. Kemudian subhanallah, tuan-tuan, kata tok guru saya, kadang-kadang kita mai majlis tu, Allah gerak hati kita untuk mai majlis tu mula-mula. Kemudian Allah gerak lidah, Allah gerak hati ustaz tu untuk bercakap benda yang kita buat. Sebab apa? Sebab Allah sayang kat kita, sebab Allah nak tegur kita, tu je. Ambil tu sebagai positif. Oh, aku dulu buat silap lah, tak buat dah lepas ni. Baguslah, tuan-tuan sekalian. Ni tak puas hati keluar. Allahu akbar, masya-Allah. Nampak, tuan-tuan sekalian? Pertama sekali faham. Tengok muka tok guru faham, subhanallah. Tuan-tuan, tu tanda berkat. Yang kedua tanda berkat ni apa, tuan-tuan sekalian? Up sikit berkat dia tu.
apabila kita rasa teringin nak beramal dengan ilmu yang dia mengajar. Rasa teringin nak buat amal tu, rasa teringin. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan malam ni semua yang ada ni, kalau berapa orang tau, saya ingat kira-kira dalam 3,000 ada. Alhamdulillah. Banyak, Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Ni yang mana ada ni, mula malam ni tak mau tangguh lagi dah. Kita ni pasien tangguh mengajilah, Masya Allah Rabbi, tiap-tiap malam mengaji ni, tiap-tiap malam mengaji, jadual penuh ni, Masya Allah Rabbi. Cikgu telefon, Ustaz nak bagi slot in satu kuliah kat sini apa semua, saya bagi tarikh, oh ni tak boleh Ustaz, oh yang ni tak boleh Ustaz, oh yang ni pun tak boleh, ada Ustaz yang ni, penuh jadual sebulan, Masya Allah Rabbi. Tiap-tiap malam mengaji, ilmu saja ni, Masya Allah tuan-tuan sekalian, subhanallah. Tapi amal macam mana? Dia macam tu je amal, Masya Allah, tak naik-naik pun. Yalah Ustaz ni ajak macam ni, Ustaz ni suruh buat yang ni, Ustaz ni suruh buat yang ni, Ustaz ni banyak sangat Ustaz tu yang kami tak buat apa terus. Ni kira lagu tu. Subhanallah tuan-tuan. Dah susun amal kita tu. Tuan-tuan nak hidup berapa lama lagi? Yang hidup tu lama dah, yang lepas tu lama dah dulu ni. Allahu Akbar, subhanallah. Dia dah dulu Allah. Lah ni hidup apa dah? 40 tahun. 50 tahun dah hidup. Boleh pergi 50 lagi? Tak boleh dah. Boleh pergi 10 lagi? Tak boleh dah. Silap tak apa lama, tiga kali Jumaat apa? Silap ustaz dulu apa? Selalu tuan-tuan dulu, saya lambat sikit selalu lagu tu. Takut tuan-tuan, Masya Allah Rabbi. Yang lepas tu lama dah, banyak dah. Dulu lara ni tak kerti apa ni, jahil. Rambut tu dia tu afro, yang rambut ni Ramli pun ada seluar dengri kasut tinggi. Ada yang muda sikit tu, dia zaman rambut tu seluar ketat, faham tak? Nak pakai seluar tu kena buh plastik kat ujung kaki tu. Ingat tak teman tu? Anggap pi lah, apa tak tahu pula, faham tak? Memang keunggulan cinta waktu tu, tak boleh pakai waktu tu. Subhanallah. Yang lara tu banyak dah, Masya Allah Rabbi, subhanallah. Baki hidup sikit lagi, sikit. Buatlah amal, paksa diri untuk buat amal, tuan-tuan sekalian, subhanallah. Faham tak? Susun amal kita, susun. Pagi sekali nak buat apa? Pagi sekali ingat 2 rakaat sebelum subuh tak mau tinggal. Faham tak? Lepas tu nak pergi sembahyang subuh berjemaah. Kalau tak pergi sembahyang subuh jemaah itu, yang Nabi janji apa? Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail, shalla laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Kalau pagi tu dia terlepas, pagi tu dia terlajak, tak sempat pergi sembahyang subuh berjemaah, dia rasa menyesal sangat-sangat, dia rasa rugi sangat-sangat. Besok tak mau tinggal dah. Pasal apa? Pasal besok belum tentu dia boleh sampai. Faham tak? Susun. Kemudian sekali nak baca surah Al-Waqi'ah lagi, sekali nak baca subhanallah tengah surah Al-Mulk lagi, sekali nak sembahyang sunat duha lagi, sekali nak istighfar 100 kali lagi, sekali nak la ilaha illallah lagi 100 kali, sekali nak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali lagi. Punya banyak amal yang nak kita buat. Tiba-tiba kita kata apa? Tak tahu apa nak buat. Pelik sungguh kita ni tuan-tuan, subhanallah, Masya Allah Rabbi. Guru saya kata apa? Masa kita ni, kita yang susun. Pasal apa tak dan buat apa? Tak dan Ustaz, tak dan. Pasal apa pergi kerja dan? Pasal apa boleh pancul tu dan? Pasal apa makan tu dan? Pasal apa nak tidur on time tu dan? Pasal apa nak tengok TV tu dan? Sebab kita bagi dia dan. Faham tak? Kita yang bagi dia sempat. Tapi buat ibadat kita tinggal ke belakang. Sebab tu kita selalu tak sempat nak buat ibadat. Faham tak tuan? Masya Allah Rabbi, subhanallah. Buat. Saya nak ajak tuan-tuan malam ni buat satu amalan yang Nabi SAW kata apa? Cukup besar pahala dia. Satu jenis sembahyang yang Allah kurniakan kepada hamba dia lebih hebat daripada sedekah beberapa ekor unta merah. Unta yang paling mahal, unta yang paling mewah. Faham tak? Sembahyang apa? Witir. Sembahyang witir. Tuan-tuan, subhanallah. Unta merah ni apa? Zaman Nabi, unta merah ni tuan-tuan Porsche lah. Faham tak? Zaman Nabi, unta merah ni Porsche lah, Porsche, Lamborghini. Tuan-tuan, sembahyang ni lagi hebat daripada sedekah Lamborghini, Porsche. Tok Bilal masak, Tok Bilal nak buat apa tau? Nah, Tok Bilal ambil ni Lamborghini sebiji. Lamborghini, yo. Nak tahu apa Lamborghini ni? Boleh cecah yang asam tak? Dia kata. Tok Bilal pun tak tahu Lamborghini tu apa. Kereta Tok Bilal 1 juta harga dah. Oh yo, dia kata nak buat apa? Abang Tok Bilal pi azan punctual on time.
Pasal apa? Nak masuk azan, nak masuk Ramadan punya pasal dah, dia kata. Subhanallah, Tok Bilal main maji, pakai yang tu. Oi, subhanallah. Nah, Tok Imam main sebiji. Ni Tok Imam nak bagi poshare sebiji. Poshare. Oh yo, dia kata. Tuan-tuan, Tok Bilal dengan Tok Imam main, parking depan ni, masya-Allah Rabbi, Porsche Lamborghini, subhanallah. Tak payah bagi Tok Bilal Lamborghini sebiji, tak payah bagi Tok Imam Porsche sebiji, cukup sembahyang witir 1 rakaat, tuan-tuan, paling lekeh 1 rakaat je. Pahala dia lagi hebat lagi daripada bagi Porsche, bagi Lamborghini kat orang. Nampak tak? Bagi Lamborghini apa, kita pun naik kancil aja. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Punya besar pahala tu. Dah Ustaz, saya ni bukan pasal apa Ustaz, bukan tak mau buat, duk teringin jugalah nak buat Ustaz, tapi kan saya ni kan, tapi tiap-tiap hari duk teringin nak bangkit tahajud, tapi tiap-tiap hari pun duk terkejut je Ustaz. Jaga-jaga 7.30, jaga 7.30, subhanallah. Bukan tahajud terkejut. Tak. Tuan-tuan, semayang witir ni tuan-tuan bagi je salam semayang isyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pum masuk dah waktu semayang witir. Masuk dah. Mau cara kita ni tuan-tuan yang tiap-tiap hari ni balok liat sangat ni, masya-Allah Rabbi, nak bangkit semayang tahajud apa semua, selalu subuh pun duk overshot je. Faham tak? Malam tu buat siap-siap. Malam tu buat siap-siap. Sayyidina Abu Bakar pun buat siap-siap sebelum tidur. Abu Hurairah buat siap-siap sebelum tidur. Nabi pesan kepada Abu Hurairah, an utiru qabla an arqud. Kamu semayang witir sebelum kamu tidur. Semayang siap-siap. Subhanallah tuan-tuan. Habis satgi, habis jangan tangguh dah. Satgi mau buat terus. Faham tak? Habis semayang isyak lagi, subhanallah, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, semayang dulu 2 rakaat. Semayang sunat kan? Semayanglah sunat tuan-tuan. Pasal apa yang malas sangat tak tahu. Tak nak? Nak kata kat saya jugalah. Malas sungguhlah. Semayanglah sunat, semayang sunat. Sebab semayang kita teruk. Kita tahu semayang kita tu tak elok, semayang kita tu lekeh, semayang kita tu banyak rosak. Tu tak cerita khusyuk lagi, khusyuk pun tak ada. Allahu Akbar. Meratapi ni Negeri Sembilan Melaka, Pahang, Johor, MH370, China, Australia. Tak, sedang-sedang bagi salam je. Lah habis dah semayang. Macam tu kan nak bawa pergi depan Allah. Semayang macam tu kan nak, tak, semayang kita ni rosak, teruk sangat. Faham tak? Habis tu awwalahu yuhasabu bihi abadan as-salah. Maka Nabi SAW, Nabi kata apa? Mula-mula sekali Allah cek di padang mahsyar nanti pada semayang. Kalau elok semayang dia, baru Allah cek yang lain-lain. Kalau elok semayang dia, baru elok yang lain-lain. Kalau buruk semayang dia, Allah tak cek dah. Puasa, zakat, haji, puasa, semua rosak. Habis nak buat lagu mana? Allah ni maha pengasih tuan-tuan, masya-Allah Rabbi. Dia kata apa? Malaikat pergi tengok kod-kod dia ada apa, semayang-semayang sunat apakah, cover tampung balik semayang dia supaya semayang dia jadi sempurna. Dan kita pun tak ada apa nak tampung ni tuan-tuan, subhanallah. Janganlah malas sangat, mujahadah, lawan, bangun juga tuan-tuan semayang. Kadang-kadang kita pergi kuliah satu tempat, masya-Allah Rabbi tuan-tuan sekalian, tinggal kita seorang je semayang ni. Naik angin kita pun semayang seorang-seorang tuan-tuan, pekat balik habis. Tok siap pun standby kat Swiss lah. Bila nak habis tuan ni? Bila nak habis ustaz ni? Bila nak habis? Sama bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loop kelam terus. Subhanallah. Balok habis satu masjid. Faham tak? Buatlah, buat. Kena mujahadah. Faham tak? Mujahadah, masya-Allah. Nak buat bekal pergi akhirat ni. Subhanallah. Faham tak? Lepas tu bangkitlah 1 rakaat je semayang witir. 1 rakaat je, tak minta banyak-banyak pun. 1 cukup lah. Kalau dapat 3 cantik lah, dapat 5 cantik lah, dapat 7 cantik lah. Tapi mau cara kita ni 1 pun tak apa dah. 1 pun okey dah. Faham tak? Habis-habis bangkit. Usalli sunatan witir raka'atan. Ada alillahi ta'ala saja aku semayang sunat witir 1 rakaat. Cakap kuat-kuat sikit. Buatlah kurungan tu. Sebab balok liat sangat. Tak sedut kata lagu tu. Kerana Allah Ta'ala semayang, Allahu Akbar. Faham tak? Baca Fatihah, baca 3 qul, rukuk, sujud apa semua, bagi salam. 1 rakaat pun jadi. Tak larat 3 qul ustaz. Qul huwallah sudah. Qul huwallah pun tak larat juga. Tak payah baca apa. Waladhdallin, amin, sudah. Janji mau buatnya. Faham tak? Tak larat berdirilah ustaz. Penat saya hari ni. Duduk. Boleh? Semayang sunat boleh? Duduk pun tak larat. Tidur. Dengan lena sudah. Faham tak? Ni nak semayang tarawih ni, tahu tak?
Pergi kerja letih sangat lah, Masya Allah Rabbi, letih kerja kan. Tapi nak semayang tarawih kat 20 rakaat tak mau tinggal, sayang sangat. Subhanallah. Mai semayang tarawih tu tuan-tuan, pekat baring belakang 20 orang berdiri. Orang tanya ni apa buat apa ni? Semayang lah bodoh. Ui, marah kat orang. Insya-Allah tuan-tuan sekalian. Payang. Empat semayang tarawih apa semua, waiter apa semua, empat keliling depan elok baca Yasin kat depan. Dah kali itu. Tapi boleh cerita dia sungguh, bukan main-main tuan-tuan sekalian. Kalau semayang sunat, semayang fardu tak boleh lah. Semayang sunat boleh. Duduk dapat setengah daripada berdiri. Baring dapat setengah daripada duduk. Sungguh. Subhanallah. Malam-malam kok tak larat nak buat lepas-lepas ni, kalau rasa kuat sikit balik waktu nak tidur semayang witir. Ambil wuduk elok-elok tuan-tuan, duduk atas katil, dua-dua orang lelaki bini, abang kita semayang witir nak abang nak. Baik ya. Tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca apa semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil duduk baring ni kaki lunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lena tak weh. Janji mau buat je, janji mau buat. Allah tuan-tuan sekalian, buatlah. Saya merayu tuan-tuan, buat. Yang mana dengar ni? Ni yang dengar apa semua, yang tengok dalam Musallih Asyamat, yang tengok online ni apa semua, saya pesan sungguh. Buat, Masya Allah. Jangan tinggal. Nabi sunat witir, Nabi tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Nabi bermusafir ke, Nabi pergi perang ke, satu bayang sunat yang Nabi tak pernah tinggal, sunat witir. Sebab tu mazhab Imam Malik tuan-tuan, witir tu fardu bagi mereka. Kita ni sunat muakkad. Buat. Tengok muka berseri ya maklum. Amboi mah nampak berseri je muka lah ni. Pakai produk kartun ke? Comel dak kartun? Dia dah tak pakai produk kartun tapi setakat lah ni memang duk buat sunat witir tiap-tiap hari lah, tak pernah tinggal lagi. Patut berseri sungguh muka mah ni. Tuan-tuan. Faham tak? Ni mujahadah set mula malam ni jangan tangguh lagi. Saya hampa tak buat lagi, aku baling botol air ni lagi. Subhanallah, buat, jangan tangguh. Dan syaitan memang dia akan kata, apa saya balik buat di rumah lah. Balik buat di rumah lah lagi afdal, pandai balik buat di rumah lagi afdal. Dia kata rumah balik sampai kat depan food court tu lagi kawan, metel lah, tarik royuk lagu tu lah punya witir. Faham tak? Buat siap-siap. Nak bagi apa? Nak bagi semangat mujahadah. Mudah-mudahan tuan-tuan, niat dalam hati ni, niat dalam hati, aku nak buat tiap-tiap malam sampai ke akhir hayat. Hari last buat witir tu adalah hari mati kita tu. Kalau tuan-tuan subhanallah, orang yang mulazam, orang yang rajin duk buat, tak pernah tinggal, tapi hari tu terlena, tertidur. Faham tak? Maklum malam tu letih sangatlah, kenduri banyak. Lepas sembahyang isyak tu duduk dalam kain telekung tu lah, lena. Laki jaga cari-cari tak jumpa. Pukul 3 pagi, mana pi bini aku ni? Keluar-keluar tengok-tengok bini tu duduk dalam kain telekung aku tu. Dia kata, mati dah apa bini aku? Yes pula lagi. Tengok-tengok gerak-gerak lah, hidup lagi. Dia kata subhanallah tuan-tuan. Allahu Akbar. Faham tak? Kalau terlena hari tu tak sempat nak buat witir apa semua, Masya Allah Rabbi, jaga-jaga dah subuh tak dan, sagi boleh qadha witir dia tu. Pasal apa qadha? Sebab dia ni orang yang lazim duk buat, orang memang duk biasa buat dah. Faham tak tuan-tuan? Buat. Subhanallah, mula malam ni jangan tangguh lagi dah. Allahu Akbar, sunat witir walaupun hanya 1 rakaat. Boleh tuan-tuan? Tapi Ustaz, lagi kalau saya kok saya terbangkit pagi ni buat tahajud apa semua tu, lagu mana Ustaz nak kena buat lagi sekali? Tak payah buat dah. Nabi sebut tak ada 2 witir dalam 1 malam. 1 malam hanya 1 witir sahaja. Masya Allah Rabbi. Faham tak tuan-tuan sekalian? Buat mula malam ni insya-Allah. Boleh tak? Insya-Allah, nak sebut insya-Allah pun balong. Subhanallah. Baiklah, Masya Allah Rabbi. Buatlah, bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Faham? Rasa teringin nak buat tu, tu tanda berkat. Teringin lah. InsyaAllah teringin nak buat tu rasa berkat. Betul? Terasa teringin nak buat tu tanda berkat. Baik, subhanallah. Bertambah berkat tu bila dia betul-betul boleh buat. Bila dia betul-betul boleh buat, bertambah berkat ilmu yang dia mengaji tu. Buatlah tuan-tuan amal. Nabi kata badiru bil amal, cepat-cepat buat amal ni. Sitah, sebelum datangnya 6 perkara. Tuan-tuan, apa dia? Yang pertama, tulu asyamsi min maghribiha, sebelum matahari naik belah barat. Allahu Akbar, subhanallah. Tuan-tuan, kita ni betul-betul di ujung zaman dah.
Saya tiap-tiap hari keluar pada rumah duk berasa hangat. Saya susah hati, saya takut. Bila kita duk buka kitab cerita akhir zaman, kita naik seriau, kita duduk pada waktu tu. Pada waktu yang Nabi SAW duk sebut tentang akhir zaman, tanda akhir zaman, yang para sahabat semua tak mau duduk zaman ni, tak mau duduk zaman ni. Kita ni Allah pilih duk tang ni. Semua yang Nabi sebut tentang akhir zaman satu duk keluar depan mata kita. Faham tak? Tulu asyamsi min maghribiha, naik matahari sebelah barat. Tanda-tanda cerita-cerita saintis duk sebut tentang matahari nak naik sebelah barat ni, tuan-tuan lah ni duk dengar dah, masuk surah abang semua. Paksi bumi duk turun, bergerak lah apa, mau cuaca jadi tak menentu lah. Planet Marikh pun dah dah beralih 2-3 kali dah, tuan-tuan sekalian. Masya Allah Rabbi, duk tunggu bumi je jadi lagu tu. Allahu Akbar, subhanallah. Awid dukhan, kata Nabi, ataupun dukhan, asap. Macam kita lah ni lah, di Selangor ni tuan-tuan, sampai tutup sekolah-sekolah, dukhan. Kita panggil jerebu, asap lah tu, tuan-tuan. Ingat Tok Guru ni Aziz pernah sebut sekali dulu, waktu jerubu yang teruk, dia kata jerubu ni, asap ni tanda kiamat, dia kata. Allahu Akbar, subhanallah. Apa punca jadi asap ni sampai tutup? Kita naik highway tuan-tuan, sampai tak nampak exit. Apa punca dia? Punca dia terbakar asap. Pasal apa jadi terbakar ni? Masya Allah Rabbi, tuan-tuan. Pasal apa yang jadi terbakar ni? Pasal subhanallah kering. Kita tengoklah ni baru hujan tak apa turun dalam sebulan lebih ya. Sebulan lebih aja hujan tak apa turun, tuan-tuan sekalian. Hujan turunlah sikit-sikit lagu tu. Hari ni turun hujan, alhamdulillah. Faham tak? Oh, hujan turun tu pasal lega ni. Sebab saya takutlah, Masya Allah Rabbi, takut kita berada pada zaman fitnahnya Dajjal. Sebab Nabi sebut antara tanda nak turunnya Dajjal ni, tuan-tuan, kering. 3 tahun sebelum turun Dajjal, tahun pertama Allah sekat langit 1/3 hujan tak turun. 1/3. Bumi mati tumbuh-tumbuhan 1/3. Memang hujan tak turun, bumi matilah tumbuh-tumbuhan. Macam jadilah ni lah. Bomba duk wuwi sana apa semua tu, sana terbakar, sini terbakar. Kita naik highway kiri kanan terbakar saja. Betul tak? Tak payah tunggu cucuh, baling puntung rokok je, terbakar. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi apa? Jadi asap. Ni baru sebulan je hujan tak turun, tuan-tuan, kering empangan apa semua. Tahun ni sejarah negeri-negeri semua pakat buat sunat istisqa. Betul tak? Buat sunat istisqa pun hujan tak turun setengah tu. Allah marah sungguh, tuan-tuan. Allahu Akbar, subhanallah. Sampai kita ni tak reti sunat istisqa. Tak reti, tuan-tuan, sebab tak pernah duk buat, tak pernah duk mengaji, tak pernah duk jadi kat kita benda-benda lagu ni. Betul tak? Setengah tempat tu. Sunat istisqa ni dia buat di padang, sunat lah hukum dia. Buat di padang, tengah padang, pakai baju leke-leke, pakai baju buruk-buruk, tuan-tuan sekalian, pakai kain pun ni pagi terbalik. Yang mana belah kambing, mana belah lembu, pakat-pakat bawa mai apa semua. Faham tak? Babi lah jangan bawa mai, saya mujal najis mughalladhah. Faham tak? Pasal apa? Kadang-kadang Allah kesian kat binatang-binatang tu, lebih kesian pada kita lagi. Bawa budak-budak, bawa orang sakit apa semua, nak minta perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ada khutbah. Tuan, bukan biasa-biasa, tapi kita tak pernah duk mengaji bab-bab ni. Ada kawan tulis dalam Facebook apa semua. Alhamdulillah, kita bersama dengan rakyat dapat berhimpun pada hari ini, sama-sama meminta hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama melakukan sunat istikharah. Ada sunat istikharah pula dah. Nampak kata punya tak biasa kita dengan benda-benda ni. Allahu Akbar. Tapi tahun ni jadi, tahun ni Allah, tuan-tuan sekalian, takut kita ni. Tahun kedua sebelum turunnya Dajjal, lagi setahun turun Dajjal tu, tuan-tuan, Allah kata apa? Sekat langit 2/3 daripada hujan, 2/3 tumbuh-tumbuhan mati. Tahun ketiga semua hujan tak turun, habis tumbuh-tumbuhan mati, binatang bergeraham juga mati. Waktu tu kita dalam keadaan kelaparan yang teramat sangat, lapang. Tuan-tuan, cuba fikir, punca-punca ni semua pokok-pokok apa semua, padi kita duk makan, nasi beras apa semua, semua tu ayak, tuan-tuan. Betul tak? Lu tengok di Sudan, tengok di Afrika, pokok-pokok, budak-budak buncit-buncit, kulit hitam-hitam kan. Ni yang tulang pun tinggal besar ni ya, tuan-tuan. Ni tak? Lalat duk hurung apa semua. Tu pasal apa tu? Kebuluran. Pasal apa kebuluran tu? Hujan tak turun lah cerita dia. Punca dia ayak.
Ni baru sebulan lebih hujan tak turun, empangan kita dah kering dah. Empangan kita dah kering dah. Kami duduk di Yaman ni tuan-tuan, tiap-tiap hari elektrik memang tak ada. Memang tak ada elektrik. Itu biasa. Kullu yawma fi kahroba, dia kata. Tiap-tiap hari memang tak ada elektrik. Tapi kadang-kadang bila dia exit 3 hari, bila dia dah start masuk 3 hari, 4 hari tak ada elektrik, tuan-tuan, waktu tu communication out, lost. Telefon tak boleh pakai, internet tak boleh pakai, TV tak boleh tengok, tak tahu apa jadi sekitar apa semua tak tahu dah. Kereta-kereta mau tersadai tepi jalan pun ada, apa saya tak boleh nak pam minyak apa. Kalian faham tak? Allah, waktu tu susah elektrik. Allahu Akbar tuan-tuan. Air tak ada, lagi susah. Kita pula di Malaysia ni elektrik supply mau Malaysia apa semua ni semua pakai elektrik. Dia panggil hidroelektrik. Punca utama yang duk supply ni, ada juga yang proses daripada elok apa semua. Punca utama kita ni yang duk supply elektrik dia panggil hidroelektrik. Ambil daripada proses air apa semua tu, generate elektrik itulah supply ke rumah-rumah semua. Nanti air kering tuan-tuan, empangan tak ada air, apa jadi kita? Elektrik pun tak ada. Nah, abang kata susah waktu tu, cuba bayang tuan-tuan, makan pun tak ada, kerja pun tak ada, kilang pun tutup, kereta pun ada tak boleh pakai, motor ada saja tak boleh pakai, subhanallah. Faham tak? Susahnya hidup, anak duk teriak tiap-tiap malam, lapar apa semua, kita pun lapar perut, tak ada benda nak makan, kerja pun tak ada, duit pun tak ada. Tahu-tahu waktu itulah turun Dajjal. Waktu tengah susah sangat itulah turun Dajjal. Allahu Akbar, subhanallah. Faham tak? Sebab tu Nabi kata apa, kita semua pekan nak ikut Dajjal. Kita semua tahu Dajjal ni tuan-tuan, subhanallah, dia manusia macam kita, manusia macam kita. Dia subhanallah ada tanda kat dahi, kat farah dengan mata buta sebelah. Ada riwayat kata mata belah kiri, ada riwayat kata belah kanan, dua-dua pun sahih. Ulama masih duk bahas tentang mata yang buta tu. Yang sebelah ni tuan-tuan, mata dia macam subhanallah anggur terkeluar apa semua. Kata ulama yang membahaskan tentang mata Dajjal ni, kata nak menunjukkan kelemahan Dajjal itu, supaya nanti bila dia mengaku akulah Tuhan kamu, kita ingat waktu tu bahawa Tuhan kita tak buta, Tuhan kita tak juling. Faham tak? Kelemahan Dajjal ni sampai kap faro di dahi dia tertulis pun dia tak boleh nak padam. Lemahnya Dajjal tu. Tapi semua orang nak ikut dia. Semua orang nak ikut dia. Siapa nak ikut dia? Allah. Tuan-tuan cuba bayang. Saya bagi satu senario mudah aja. Tak tahu, wallahu alam, jadi lagu tu nak bagi faham kata ustaz ni, mereka pula nak bagi faham ni. Cuba bayang kita duduk dekat sini ni, duduk kat Taman Brown. Sini Taman Brown dah ni. Duduk kat Taman Brown ni, masya-Allah Rabbi. Tahu-tahu dengar tu Dajjal dah sampai dekat Gelugok. Dia sampai Gelugok. Tak mau duduk dekat sangat Jelutong. Dajjal dah sampai Jelutong dah, tuan-tuan sekalian, sampai Jelutong dah. Kecoh ni dengar semua pakai duk telefon, SMS apa semua. Weh, Dajjal sampai dah ni, lagu mana ni? Kita pun takut dah waktu. Semua dah panik dah. Dajjal dah sampai dah, subhanallah, tuan-tuan sekalian. Nak. Geng Jelutong tak mau ikut dah. Semua anak-anak hantu belakang situ. Kan? Subhanallah. Mai Dajjal, ikut aku. Dia tak mau. Kamu tu Dajjal, tak mau ikut. Oh, tak mau ikut aku, tak apa. Nabi sebut, bila satu kampung tak mau ikut dia, Dajjal nanti keluar daripada situ, besok tu tempat tu akan hancur jadi padang jarak, padang terkukok, habis hancur. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Kita duk fikir hancur lagu mana? Allah, tuan-tuan, kalau lah ni nak bagi mudah faham, kira bom jelah. Tak mau ikut dia. Dia ni pengikut ramai dunia, tuan-tuan, ikut dia. Dajjal, subhanallah. Kalau lah ni orang Islam duk tunggu nu Nabi Isa turun dah, masya-Allah Rabbi, semua pekat duk pi berimpun dekat mana? Dekat Syria, dekat masjid Menara Putih di Syria tu. Saya pun dah pergi dah dekat situ. Ada di kalangan umat manusia yang dah pergi tunggu dah kok Nabi Isa nak turun, duduk kat situ dah. Kalau Nabi Isa pun ada orang Islam duk tunggu, Dajjal pun ada orang Islam, ada orang tengah duk tunggu dia dah. Pengikut dia ready dah. Tunggu dia mai aja. Tuan-tuan sekalian, segala teknologi ada dengan dia. Segala kehebatan Allah bagi pada dia. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Nah, tak mau ikut dia, boom, habis hancur, matilah. Dengar-dengar habislah, orang Jelutong mati habis dah, budak-budak apa semua, yang berdosa, yang tak berdosa apa semua, dia kita cerita. Habis mati, masya-Allah, hancur habis rumah-rumah depa, subhanallah. Kita takut ni. Dajjal nak buat apa ni? Tahu-tahu dengar dia berjalan sampai Gelugok lah. Sampai dekat lah Gelugok lah depan tu lah. Subhanallah. Gelugok, masya-Allah Rabbi, dia kata ikut aku. Yang Gelugok kata apa? Tak mau, kamu Dajjal. Tak mau ikut aku. Tengok apa jadi Jelutong. Tengok. Kamu nak jadi macam mereka? Nah, anak-anak semua mati macam tu.
Nak kamu semua mati. Kamu jangan fikir diri kamu tu, fikir anak-anak kamu yang kecil-kecil tu. Dia kata lagu tu. Faham tak? Kamu lapang. Kamu nak apa? Nak apa? Kamu lapang. Nak ambil makanan. Dia dah lembut dah. Tuan-tuan, dicerita di riwayat, Dajjal bawa roti berbukit-bukit, makanan punya banyak. Kita lapar sangat waktu tu. Nabi sebut jidan, lapar sangat. Bawa makanan, bagi makanan. Oh, tu rumah dia rosak, perbaik. Oh, tak ada kenderaan kereta, bagi. Nah duit, dah mewah. Binatang bagi binatang makan apa semua, gemuk binatang depa apa semua. Tuan-tuan sekalian, waktu tu masya-Allah Nabi cerita. Segala nikmat turun dekat depa waktu tu. Allahu akbar, subhanallah, dengan izin Allah. Tahu-tahu dengar duk berjalan mai dah, Taman Brown, subhanallah. Waktu tu panggil mesyuarat tergempak orang JK masjid ni. Faham tak? Pengurusi kata apa? Dajjal nak mai ni lagu mana ni? Semua pekadu rumah. Kita tak boleh ikut Dajjal. Nabi kata jangan ikut Dajjal, tapi kalau tak ikut, tengok jelutun jadi lagu mana ni? Mati habis dah. Kita kalau tak ikut dia, kita mati lagu mana ni? Saya tak apa lagi. Dia seorang tu katakan, saya tak apa ni, anak-anak saya ni lagu mana ni? Kalau saya tak ikut lagi, anak-anak saya mati habis ni. Maka Allahu akbar. Seorang lagi kata, kalau kita ikut macam mana ikut? Kalau kita ikut, tengok tu, gelugak jadi lagu mana? Nikmat apa semua depa dapat, depa semua jadi elok apa semualah ni. Lagu mana? Saya tuan-tuan yakinlah ada seorang yang angkat tangan kata apa? Kita ni darurat ni, kita darurat. Betul tak? Dia akan kata kita ni darurat ni. Kalau kita tak apa kok ikut, tak apa. Siapa ikut dia kena fitnah Dajjal. Tuan-tuan, kita duk risau ni. Saya risau tuan-tuan. Kita risau ni tuan-tuan. Kita duk pada zaman yang Nabi duk cerita tu. Fitnah yang cukup besar ni fitnah tuan-tuan. Fitnah. Para sahabat tak mau duduk zaman ni. Kita pun kalau boleh tak mau duduk waktu ni. Tak mau duduk zaman yang turun Dajjal. Kita minta Dajjal mai lepas-lepas daripada kita ni. Harap lagu tu lah. Tapi tuan-tuan, tanda demi tanda Allah duk bagi dekat kita. Peringatan Allah duk bagi dekat kita. Lah ni ambil pengajaran lah. Jangan sampai nanti bila turunnya Dajjal, turunnya kiamat, kamu macam kaldai. Bengok. Tak tahu apa. Allahu akbar. Nampak tak tuan-tuan? Masya Allah Rabbi. Buat amal. Takut. Allahu akbar. Tuan-tuan, Dajjal, awid Dajjal. Yang ketiga, awid dabah, ataupun binatang yang melata, kata Nabi SAW. Binatang melata ni kata ulama dia akan turun selepas pada Dajjal. Selepas matahari naik sebelah barat, lepas tu turun Ya'juj Ma'juj, macam-macam lagi akan berlaku. Allahu akbar, subhanallah. Tuan-tuan, kemudian masya Allah Rabbi, au khasatan ahadikum, ataupun benda yang menimpa atas kamu, setiap daripada kamu, apa dia? Mati. Yang kelima, mati. Buat amal cepat-cepat sebelum mati. Tuan-tuan sekalian, masya Allah, tak tahu bila nak mati ni. Buat amal siap-siap. Yang duk mengaji ni buat amal siap-siap. Ni belum tentu boleh sampai rumah hari ni. Tak? Saya balik rumah lagi, isteri nak masak apa ni, malam ni gulai kepala ikan. Kan? Belum tentu boleh sampai rumah makan lagi. Tak? Belum tentu boleh sampai, belum tentu boleh hidup seminit lepas ni lagi. Tuan sekalian, buat amal. Dapat je ilmu, terus amal. Antara cara kita nak jaga amal kita, tentu jaga ilmu kita dekat ulama, buat amal. Dapat je terus buat amal. Tu tanda, tu cara kita nak jaga supaya benda tu, amal tu, ilmu tu lekat dengan kita. Faham tak tuan sekalian? Atau kata Nabi SAW, atau perkara yang menimpa seluruh daripada kamu, iaitulah kiamat. Buat amal cepat-cepat sebelum datangnya kiamat. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, tu tanda berkat ilmu, kita mampu beramal dengan dia. Seterusnya tuan-tuan, tanda bertambah berkatnya ilmu yang kita mengaji itu ialah tuan-tuan, kita mampu menyampaikan kepada orang lain. Ya dah, saya ni ustaz, bukan, saya ni bukan tak mau sampai pada orang lain, saya bukan ustaz, saya baru nak start. Tu pun tak apa nak hidup lagi, dia kata bateri weak. Tuan-tuan, jangan tertipu dengan tipu daya syaitan. Syaitan dia akan main dekat kita, dia akan pujuk kita, dia kata apa? Nak ajak orang lagu mana? Hang tu pun tak apa nak betul lagi. Sedangkan Nabi kata apa tuan-tuan? Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Ni kita mengaji bab apa tadi? Sunat witir tuan-tuan. Tak payah tangguh, balik rumah lagi ajak isteri kita yang tak main buat sunat witir, ustaz tu abang. Dah dapat dah berkat ilmu yang kita mengaji tadi ni. Faham tak? Tuan-tuan ada Facebook belakang, masya Allah Rabbi, ni post dalam Facebook tu. Share.
Ni sahabat kita buat Zoom kuliah ni tuan-tuan, masya-Allah Rabbi subhanallah. Berapa ribu orang yang duk tengok, duk belajar. Orang beramal. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang mengajak pada satu benda baik, pahala baginya seperti mana pahala kawan tu buat. Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan dengar satu benda, masya-Allah Rabbi, balik ajak orang. Saya ajak tuan-tuan satu benda. Tuan-tuan beramal dengan benda tu. Beramal dengan semaya witir tu. Pahala semaya witir tu sampai dekat saya sikit pun tak kurang. Pahala dia 100%. Kawan yang buat tadi belum tentu ikhlas lagi, mungkin dapat 20%. Sampai kat saya sikit pun tidak dikurangkan. 100%. 100%. Dia pula balik ajak anak isteri dia pula, 5 orang di rumah dia buat, 5 orang punya pahala mai kat saya 100%, sikit tak kurang. Kali 5 pula, subhanallah. Anak dia pula seorang jadi cikgu, balik pula pergi sekolah apa semua, ajak 40 orang tu, 40 orang tu beramal, 40 orang mai dekat saya pahala, sikit pun tak kurang, 100%. Faham tak? Ni MLM. MLM, tak payah mesyuarat tengah-tengah malam, tak payah pakai kod tengah hari. Faham tak? Ni piduk pantang duk kedai mamak buat bulat kena turun 2 kod ni. Line jaga line ni, turun apa semua, turun tu dia bubuh tu ke ujung tu. Faham tak? Dolar, ringgit, sen apa semua. Dia tengok meleleh ya elok. Faham tak? Subhanallah. Habis kawan yang cerita dolar sen tu pun naik kancil ya. Subhanallah. Ni yang janji dekat kita bonus pahala ni Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Confirm dapat. Tuan-tuan gunakan apa medium yang tuan-tuan ada. Facebook boleh guna. Twitter boleh guna. Lah ni apa-apa maksudnya apa nama Telegram guna. Apa sahaja benda yang boleh kita sampaikan ilmu pada masyarakat. Orang tu beramal dengan usaha kita, pahala tu sampai kepada kita tuan-tuan sikit pun. Inilah bekal nak bawa. Inilah bekal nak bawa tuan-tuan. Amal kita ni sikit. Dahlah sikit lekeh. Dahlah lekeh tuan-tuan. Teruk amal kita ni. Dahlah teruk. Balok liat wal lepat liat. Malas sungguh nak buat, masya-Allah Rabbi, nak tumpang pahala orang, nak tumpang pahala amal orang, nak tumpang buat sebarkan ilmu. Mudah-mudahan tu menjadi berkat ilmu yang kita mengaji tu. Post dalam internet, post apa saja yang tuan-tuan boleh buat supaya ilmu ni mampu diamalkan oleh orang lain juga. Mudah-mudahan insya-Allah dia akan menjadi manfaat kepada kita bangkit daripada mahsyar. Masya-Allah, al-ilmu yanfa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, kita mati dah beratus tahun dah, pahala sampai kepada kita menerangi kubur kita, menambah berat timbang mizan kita. Pasal apa? Pasal ilmu yang kita share dulu waktu kita hidup di dunia tu diamalkan oleh orang berpanjangan sampailah ke hari kiamat. Boleh tuan-tuan? Tu sedikit daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini, keberkatan daripada ilmu. Mudah-mudahan subhanallah dia menjadi manfaat kepada kita. Sedikit ilmu ni tuan-tuan bersegeralah untuk beramal. Mudah-mudahan jadi lekat insya-Allah, dan ini sahajalah bekal insya-Allah untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Zon Kuliah yang malam ini cover insya-Allah dapat dilihat secara live di seluruh dunia. Dahsyat tuan-tuan sekalian, ni ilmu, ni teknologi, perkongsian ilmu. Bukan setakat kita dengar, seluruh masya-Allah Rabbi, dan mudah-mudahan yang dengar pun mampu untuk beramal dengan dia insya-Allah. Cukup sekadar itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى أعلم.